Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita membuka majlis pada malam ini dengan kita Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa la syi'ta ja'alta sa'ba sahla bil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal, pengurusi dan kuasa muslimin muslimat yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat beberapa mutiara hikmah yang ditinggalkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian para ustaz, memang terdapat dalam kitab Minhajul Abidin ini hadis-hadis yang dhaif memang. Dan di sana dikeluarkan antara pentahqiq kitab, antaranya macam kitab syarah pada Ihya Ulumuddin ni, dia keluarkan balik hadis-hadis yang diriwayatkan, ada hadis yang lemah. Kadang-kadang dimuatkan juga kata-kata ulama yang ditulis sebagai hadis, jadi dikeluarkan balik. Takib balik. Contoh kitab Sirajul Talibin ni, dia membetulkan balik, mensyarahkan balik apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi tuan-tuan, insya-Allah apa yang ditulis dalam kitab Minhajul Abidin ini lebih kepada pengalaman peribadi Imam Al-Ghazali dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu pengalaman yang diletakkan kepada ataupun yang ditulis dalam kitab Minhajul Abidin. Pengalamannya benar. Adapun orang kadang-kadang dengan ilmu yang ditulis itu kadang-kadang tidak bersesuaian dengan metod yang kita lalui. Kadang-kadang ada juga begitu. Jadi kita tidak boleh nak kata dia adalah sesuai kepada seluruh orang, tidak. Tapi dia sesuai kepada kebanyakan orang yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang kita baca dulu, kitab Melayu yang kita baca dulu sebelum ni, yang photostat tu, disebut bagi mereka yang pertamanya melihat ilmu tasawuf melihat dengan pandangan negatif, mereka tidak akan mendapat hakikat ilmu tersebut. Jadi kita lihat apa ni jenis ilmu ni, pening kepala nak pergi kita. Cukuplah dengan apa yang kita ada ni, ibadat sebagaimana yang biasa ni, kan? Cukup. Apabila pertama sekali masuk begitu, pengarang itu pesan pada kita, mereka itu diharamkan kepadanya ilmu tasawuf itu.
Sebab mereka dah letakkan poin yang pertama sekali, apa benda jenis ilmu ni, kan? Macam mana ilmu tu nak masuk dalam dada mereka, sebab mereka sudah menolaknya, sudah menolak. Itu pesanan penulis-penulis kitab yang terdahulu. Begitu juga kitab Minhajul Abidin ni, tuan-puan, kita lihat dulu kandungan dia. Apa yang kita tidak faham nanti kita bincang satu persatu. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga kepada kita minhaj, jalan yang telah dilalui oleh para salafus salih yang terdahulu. Kita jangan cepat sangat menghukum, tuan-puan. Ada yang tidak sesuai itu kita biarkanlah, ambil jalan yang lain. Jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ni sebanyak bilangan nafas. Maknanya nak menunjukkan banyaknya jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia dengan pandangan mata hati, pandangan mata dia pun dah cukup untuk menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengkaji ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ditimbulkan rasa takut, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia potong, dia baca qul huwallahu ahad, cukup untuk membawa dia dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia terpaksa mujahadah bersungguh-sungguh dan bangun malam dan sebagainya, masing-masing dengan jalan yang wahbahkan ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sampai kepada perbincangan pada muka surat 160, 161. Minggu lepas dah sentuh sedikit tentang mata. Imam Ghazali sebut, kalau sekiranya engkau hendak mendapatkan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa ialah ubat untuk menangani nafsu. Kita nak lawan dengan nafsu, nak tangani nafsu, nak tunduk dengan nafsu, datang dengan takwa. Kata Imam Ghazali, kalau engkau nak dapatkan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa anggota penting ini mesti kita jaga. Yang pertama, jaga mata. Minggu lepas kita dah baca ni tentang jaga mata. Jaga mata, sebab mata ni anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disebut sebagai habibatani, dua kekasih. Mata ni dua kekasih. Jadi mata ni anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting nak guna mata ni untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Mata ni kena jaga elok-elok, sebab dia digunakan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat paling besar dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, kadang-kadang kita tak perasan dia punya kesan mata ni, dia sangat tajam. Kesan mata ni sangat kuat, dia punya kesan. Bila kita dapat kesan dia, tuan-puan, bila kita hafal Quran baru kita perasan. Kalau kita tak hafal Quran, kita baca benda lain susah sikit. Kita hafal Quran, lalu kita tak jaga mata, dia mudah hilang dan dia mudah bertukar ayat tu. Dia mudah bertukar. Jadi kalau kita hafal Quran, baru kita tahu betapa pentingnya mata. Yang kita tengok lekat, kita tengok benda yang diharamkan, tak tengok je, pusing balik, kita boleh nampak terus, kan? Contohnya perempuan pakai skirt, kan? Nak tengok Melayu ke Cina je pakai skirt, kan? Cina, tapi muka dia tu kita paling balik, apa lekat. Tadi baca apa? Cuba kita sambung ayat Quran, sambung, ada yang tertinggal. Maknanya pandangan mata ni dia sangat-sangat tajam, sangat-sangat memberi kesan kepada hati. Bagaimana pula, tuan-puan, kalau kita tidak menjaganya? Belasah semua mata kita. Tengok semua, tak kira benda haram, tak kira benda harus. Sebab kita kata iman dekat sini, imannya kat sini, bukan iman kat sini. Tu salah faham. At-taqwa hahuna, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dia tepuk 3 kali, Rasulullah tepuk 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Untuk dapat makam takwa memanglah di sini, tetapi dia mesti ada sokongan untuk kita dapat takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mata. Pertama kena jaga, tuan-puan, mata. Kalau tak jaga pun kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat apa saja akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar ni, habibatan ni, kekasih, dua kekasih. Nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat? Setiap hari kita buat, ada catatan dia. Mata yang kita buat ini dilihat. Tengok tuan-tuan, rugi, amat rugi kalau sekiranya kita gunakan nikmat besar ini hanya untuk melihat dunia semata-mata. Kerana mata ini gunanya untuk melihat balik Tuhan yang menciptanya. Tuhan yang menciptanya. Jadi kita sebut pada dia, sebut pada mata, sebut pada hati. Kalau kau nak lihat sangat benda yang cantik itu, tunggulah. Sabar seketika untuk lihat kecantikan yang lebih besar di akhirat sana. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dia sebut pada dia, selalu sebut pada dia supaya kita sentiasa ghatul basar. Pada perkara haram sudah tentu, tetapi ulama tasawuf kata dia lebih kepada perkara yang mubah pun dijaganya. Perkara yang mubah, perkara yang halal tetapi berlebihan. Perkara yang haram berlebihan. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada Sayyidina Ali, la tattabi'un nazrata nazratu. Jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Lakal ula wa laysa lakas tsani. Bagi engkau pandangan pertama, haram bagi engkau pandangan yang kedua. Jadi kita kena ingat selalu. Tengok, nampak, terus istighfar, paling ke lain-lain. Kadang-kadang kita dengan teknologi yang sedia ada, yang ada sekarang ni, TV ada, Astro ada, macam-macam yang ada dalam rumah kita ni, susah kita nak bendung tanpa ada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut hisab Allah Subhanahu wa taala. Hisab Allah Subhanahu wa taala sangat detail. Dia tak cincai macam kita, okeylah. Tak cincai macam tu. Jadi sangat detail, dibawa segala saksinya, apa yang kita tengok, apa yang ada di persekitaran kita, semuanya dibawa saksi pada kita. Akhirnya menyebabkan perkara yang mubah yang kita tengok itu pun, yang harus kita tengok itu pun, dia melambatkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kena, tak perlu tengok, tak payah tengok. Tak perlu tengok, tak tengok. Ini tak kita cari lagi. Cari lagi. Kita telefon sekarang kan canggih. Dia search lagi, Google lagi. Tak cukup, Google lagi. Tak best lagi, Google lagi. Indon, Aceh, Melayu, Turki pula. Tak cukup lagi. Nak cari semua jenis muka nak tengok. Oh, tengok. Oh, macam tak best je. Tengok yang salawat pada Rasulullah tu apa? Azerbaijan apa? Azerbaijan. Apa benda lah, Turki ke dan sebagainya. Tengok lagi, muka lagi. Semua jenis muka kita tengok. Lepas tu apa hasilnya? Dia turun pada hati, dia pergi kepada fikiran. Akhirnya jauh daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah ambil nikmat yang banyak di dunia ni, maka kuranglah nikmat kita di syurga kelak, di akhirat kelak. Itu yang kita bimbang. Bahkan kalau lebih daripada itu, diharamkan kita daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Bahkan pada hari itu nanti akan dihalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Yawma idzin lamahjubun. Ada halangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bimbang tuan-puan. Macam mana bagi mata tapi tak bagi tengok. Benda ada tapi tak bagi tengok. Ni apalah ustaz ni. Benda ada, tengok je lah. Itu kan nikmat cuci mata kita panggil. Biasa kita panggil cuci mata sekejap, turun cuci mata. Ada orang yang pergi ke Mesir, kita bawa pegawai kadang-kadang naik van tu. Sampai satu universiti, dia tengok je paling tu. Dia panggil dia, tuan. Dia terkejut. Kenapa? Tengok, cantiklah Din. Budak-budak pelajar yang dia Arab kahwin dengan kacukan Perancis. Cantik. Ada orang pergi ke Syria, pergi ke Lebanon. Saya tak pergi. Mungkin Prof Rafiq dah pergi ke Syria.
Ada yang dah sampai ke Syria. Pengungsi dah sampai Lebanon, ya. Itu Dubai. Katanya sahabat, saya tak pergi lagi. Dia kata, "Din, kalau kau pergi sana, orang tengok perempuan, orang tak tengok macam ni, orang tak tengok macam tu. Tengok dan pusing gini, rugi. Tengok ke depan je, sebab depan cantik. Kalau kau ikut satu je gitu, depan lagi cantik." Macam mana? Kita pun tak pernah pergi, wallahu alam, kan? Kita tengok kat dalam tu betul tidak. Tengok Google, tengok, kan? Habis masa kita. Habis. Dibimbangi begitu tuan-puan, dia akan merosakkan hati. Jadi pertama sekali engkau nak dapat takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar dapat takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah engkau jaga mata. Menjaga mata. Mana nak jaga mata? TV selalu kita buka, kan? TV, drama, tengok bini orang, tengok anak dara orang, kan? Mata kita tengok. Macam mana nak jaga? Wallahu a'lam. Tanya tepuk dada, tanya iman kita. Nak kat sini ke nak kat akhirat? Nak bahagian dunia ke nak bahagian akhirat? Tak apa Ustaz, ambil dua-dua. Mana boleh dua-dua? Tak boleh dua-dua. Kalau kau cenderung pada dunia, kau tak dapat akhirat. Tak boleh. Kau kena tinggalkan dunia ni, kau ambil akhirat. Cenderung pada akhirat baru boleh. Tak boleh Ustaz. Tak tu juga. Puasa bayar. Jangan puasa Isnin Khamis makin kuat. Puasa bayar 13, 14, 15 ataupun 16, 17, 15, 16, 17. 13, 14, 15, 15, 16, 17 atau 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bayar. Maknanya dia tengah mengambang tu, putih. Jadi puasa 3 hari tu. Baru dia cool balik kita punya nafsu tu. Kita punya nafsu tinggi. Okay, habis pada minggu lepas kita dah lihat mata. Puan-puan, dia ada mata ni ada dua. Satu mata zahir ni, yang kedua mata batin. Tapi mata batin pun dia ada kaitan dengan mata zahir. Kalau mata zahir ni tak dapat dijaga, maka mata batin lagilah dia akan merosakkan mata batin. Mata batin adalah untuk musyahadah jamalullah, untuk melihat kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala, azimullah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ni dengan mata hati. Mata ni tak dapat tengok, mata ni yang akan rasa, mata hati yang akan rasa. Tengok keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Betul-betul kita menyebut. Kalau tidak kita sebut di mulut sahaja. Sebab mata ni tak nampak, mata hati tak nampak. Itu pentingnya. Yang kedua, anggota kedua yang kau perlu jaga ialah telinga. Perkataan-perkataan kotor, hina dan tidak bermanfaat perlu kita hindari. Jangan sampai kita mendengarnya. Riba, apa nama ni? Apa riba ni? Apa? Mengumpat riba, mengumpat. Kita kan suka dia jadi ni. Jadi telinga kita ni suka dengar orang cerita pasal orang bisik je. Boleh join sekali. Haram telinga ini daripada mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hampir dengan pada mulut, hampir kepada mulut. Telinga hampir kepada mulut sebab dia fungsi. Orang yang tidak ada telinga, orang yang tidak ada pendengaran boleh bercakap tak boleh. Kalau buta boleh cakap lagi, tapi yang ni kalau dia tak ada pendengaran, mulut ada tapi tak boleh nak cakap. Suara kadang-kadang ada tapi tak boleh nak keluar suara. Jadi telinga ni sangat penting. Makna datang lagi nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa yang kau nak gunakan dia? Dengar Al-Quran 3 jam satu hari. 3 jam satu hari. Chef Lee dapat 3 jam satu hari dengar Al-Quran. Kita pasang je. Dapat pasang Al-Quran, dengar dia.
3 hari insya-Allah sel-sel kanser pun dapat dipulihkan, ataupun kita tak kena penyakit-penyakit macam tu. 3, sebab sel dihidupkan. Dengar Al-Quran, baru dengar. Bukannya baca, dengar. Kata dengar. Pergi kerja 1 jam, balik kerja 1 jam, duduk kat rumah dengar 1 jam. Pasang masa tidur. Ada kesan pasang masa tidur? Tidur pasang je. Ada kesan tak? Tak ada kesan. Hati tak tidur tuan-puan. Yang tidurnya akal. Hati tak tidur. Boleh ada kesan. Kalau gelombang yang kita buat tu, yang gelombang dia panggil apa, nature punya gelombang, kan? Dia pasang untuk relaxkan otak, untuk kita bangun sihat tu. Kalau gelombang itu memberikan kesan, Quran lagilah memberikan kesan. Saya tengah bincang dengan sahabat untuk tukar bacaan Al-Quran kepada gelombang. Biasa orang buat gelombang muzik, gelombang laut, suara burung, air terjun, dia buat gelombang. Kita nak ubah bacaan Al-Quran setakat ini, bacaan yang betul-betul dengan tune dia, tune 1-0-1 satu gitu kan, dia punya gelombang tu 1-0-1. Bacaan oleh siapa yang baca lunak tu, jambang sikit tu, apa nama dia, sebut je. Macam betul tu apa? Saya terlupa nama. Syekh? Bukan lagi. Syekh? Ya. Siapa nama? Musyairi. Kau betul betul. Khusyairi. Setakat ini yang kita dengar yang betul dengan gelombang dia, sebab dia baca daripada hati. Sebab tu dia jadi gelombang tu. Saya nak tengok kalau ada doktor-doktor dalam ni yang dengar, yang boleh tukarkan bacaan itu kepada gelombang. Dia sangat baik untuk bila kita nak mula kerja je, pasang kejap. Gelombang tu akan meneutralkan balik kita punya ini. Sebab dalam otak kita ni kebanyakannya adalah air. Jadi dia bentuk gelombang. Bila gelombang tu dibetulkan balik, maka dia jadi tenang balik. Macam mana nak betulkan dia? Kita pakai Al-Fatihah. Gelombang Al-Fatihah. Setakat ni belum buat, baru perancangan. Jadi kalau Prof Rafiq ada yang kita nak tukar tu bacaan, kemudian ditukar kepada gelombang. Terpasang dia bunyi tu. Tapi bacaannya dah hasil daripada Al-Fatihah, tukar kepada gelombang. Kita nak cuba buat insya-Allah. Kalau berjaya, dia mudahlah untuk kita. Bila kita pasang je, dia terus betulkan balik kita punya, dia punya gelombang otak kita tu, kemudian stabil semula. Nak waktu solat je, pasang kejap. Kita kerja sibuk, pasang kejap. Sebab tu perlu ada tamak-ninah. Dia tak boleh tu lari, kita sibuk lari tu ke masuk dalam saf, tengah berkecamuk gitu, Allahu Akbar, pergi balik. Mesti ada tamak-ninah kejap, berhenti kejap, ambil tenaga tu, baru kita Allahu Akbar, supaya dia tenang balik ni. Kalau tidak, nak khusyuk susah. Kalau berjaya insya-Allah, kalau berjaya ditukar tu, kita boleh pasang dah kejap. 5 minit sebelum solat, pasang sekejap, dengar, betulkan balik kita punya gelombang, kemudian baru kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nanti bincang dengan pakar-pakar dia, orang gelombang, insya-Allah. Yang kedua, perkataan kotor, hina dan tidak bermanfaat perlu kita hindari, jangan sampai kita mendengar. Perkara ini terbahagi pada 2. Menurut sebuah riwayat, pendengaran sama dengan mulut dalam kebaikan atau keburukan. Sehubungan itu ada syair yang mengatakan, pilihlah jalan tengah di antara jalan-jalan yang ada, dan jauhi simpang-simpang yang meragukan. Jagalah pendengaranmu daripada suara buruk,
seperti engkau menjaga mulutmu daripada ucapan buruk. Sebab di saat engkau mendengar ucapan buruk, engkau menjadi pasangan pengucapnya. Kalau engkau dengar, sama dengan orang ucap. Kalau engkau dengar orang mengumpat, engkau sama-sama jadi pengumpat. Kalau tak ada kita, kalau tak ada telinga kita, dia tak cakap. Kan? Kalau sebab ada telinga kita dah, dia bercakap. Jadi bila dia mengumpat, engkau pun terkena. Jadi engkau sebenarnya sama sahaja. Dalam surah Al-Mulk, bila Allah Ta'ala cerita golongan yang dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkata orang yang berada dalam neraka Allah, penjaga neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, alam ya'tikum nazir, tak datang kepada engkau orang yang memberikan peringatan kepada engkau. Lalu mereka ni lahirkan satu penyesalan, qalu law nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya kami dahulu nasma'u, kami dengar peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aw naqilu, ataupun kami fikir apa yang dicakapkan itu, kami fikir, kami dengar dan kami fikir, kami tidak akan jadi begini. Mana pentingnya ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kun aliman aw mustami'an aw kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa fala takunna ar-rabi'u fatuhlik. Jadilah orang yang mengajar, jadi orang yang belajar, jadi orang yang mendengar. Fala takunna ar-rabi'u fatuhlik. Jangan kamu jadi golongan yang keempat, fatuhlik, kamu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Ilmu tak ada, kan? Dahlah ilmu tak ada, dengar pun susah. Dengar. Jadi Tok Khatib Bilal kita selalu pesan, dengar dengan taat. Dengar dengan taat, kan? Tok Khatib kita pesan sebelum khutbah Jumaat, dengar dengan taat. Dengar dengan taat. Mata tak apa, pejam pun tak apa, tapi dengar dengan taat. Tapi bila rasanya mata pejam tak dengar, buka CCTV apa nama kita punya LCD, muka imam besar. Imam Mazhar pun besar, Imam Ismail pun besar muka, tapi suara tak ada. Mata kita tengok, telinga tutup. Mata tengok, telinga tutup. Orang kata mata tutup tak apa, telinga buka. Ini tak, telinga tutup, mata je tengok gambar je, tak dapat apa-apa. Ni ada sangat-sangat penting, tuan-puan, sangat-sangat penting. Kalau nikmat yang begini besar, apa kita gunakan dia? Gunakan untuk mendengar Al-Quran Karim, gunakan untuk dengar zikir, untuk mendengar ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kau buat ni dengan telinga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita boleh jawab apa yang kita nak dengar tu, dengarlah. Kalau kita boleh jawab apa yang kita dengar, maka dengarlah. Tapi kalau kita tak boleh jawab apa yang kita nak dengar ni, maka jangan cuba-cuba untuk mendengar. Nanti kita pesan lagi pada kita, masih ada muhasabah, muraqabah, mujahadah tu tetap ada kepada kita. Muraqabah, muraqabah, sentiasa awasi apa yang kita nak dengar. Yang kita nak dengar ni apa, penting sangat ke? Zaman teknologi canggih, sekali lagi dia menguji keimanan kita. Walaupun tak dengar macam dengar. Fitnah disebarkan secara meluas. Dia pakai jani pula. Kan? Baca je, pap kita send. Send satu grup. Grup berapa orang? 100 orang. Kan? Pergi. Fitnah yang kita hantar. Ni kena berhati-hati. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan ini akan berkata di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tangan kita, tuan-puan, kena hati-hati. Kadang-kadang kita berhujah. Kita hujah je semata-mata nak sakitkan hati orang. Kan? Kita masuk je semata-mata nak sakitkan hati orang. Bukan kita berhujah atas dasar ilmu. Kita dah tahu dah, kalau tak berhujah atas dasar ilmu, engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah tahu. Tapi kita hujah juga. Sebab kita tak suka pada seseorang, kita pun hujah juga, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak payahlah, tuan-puan, kita sakitkan hati dia. Tak payah kita buat, tak payah kita sebar, kecuali kita sebar itu memberikan manfaat kepada Islam. Kalau tidak, tak payah kita sebarkan.
Yang kedua, apabila mendengar sesuatu akan timbul dorongan hati dan perasaan was-was. Selain itu akan mengakibatkan anggota badan sibuk dan akhirnya melupakan ibadat. Dengar yang tak baik, dengar yang tak penting, akhirnya menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk dengan perkara-perkara itu. Perkara yang mubah, kita pesan pada adik-adik kita yang suka nasyid, benda yang haram tu sudah tentulah kena tinggal. Benda yang mubah sekalipun, mubah, benda yang harus, nasyid, dia tak boleh dengar daripada pagi sampai ke malam. Tak boleh, sebab dia menjauhkan kita daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Benda yang mubah. Kata, Ustaz, boleh tak saya main kompang daripada pagi sampai ke petang? Ada yang macam tu. Ada yang suka seruling. Mizmar, seruling. Khilaf ni. Seboleh-bolehnya tinggal. Tapi dengar nasyid ni puji-pujiannya Ustaz, kan? Bukannya cerita bab kekasih. Ya, memang sebab dia perkara mubah je. Cuma dia membawa kita kepada jauh daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk asyik dengar je daripada pagi sampai ke malam. Ada orang belajar dulu, masa zaman kita belajar dulu, dia menghafal tak boleh kecuali pasang muzik. Menghafal pasang muzik baru dia boleh hafal. Pelik kita jumpa orang, macam mana dia boleh hafal tu? Boleh jawab sebiji-sebiji dalam periksa. Satu kertas falsafah, bila dia jawab sebiji-sebiji, tiba-tiba keluar C. Kenapa? Sebab doktor tu tak nak jawapan yang ikut buku, dia nak kefahaman. Baru tahu. Hafal saja tak berguna ataupun tidak manfaat pada kita. Kita tak faham apa yang ditanya tu, nak kefahaman. Macam-macam. Saya jumpa seorang Doktor Bayumi, kuliah falsafah di Mesir. Soalan 5 masa 3 jam nak 5 baris. Soalan 5 masa 3 jam nak 5 baris je jawapan. Lebih gagal. Lebih gagal. 10 minit tak sampai buat. Lepas tu dia termenung, ni nak tambah ke? Nak tambah. Tak, doktor tu dia kata nak 5 baris saja jawapan. Satu soalan, satu baris, satu soalan, satu baris, satu soalan, satu baris. Tu buat. Kawan tu sebelah ada lagi kat sini. Tak habis dia. Balik daripada Mesir tak habis. Jawab penuh kertas. Cuit dia. Kata Doktor Bayumi kata nak 5 baris je. Lebih daripada 5 baris, 6 baris, dia akan pangkahkan tu. Salah jawapan dia. Betul kan? Yang kita ni lepas, yang dia gagal sampai sekarang. Sebab tiap tahun tu repeat tak tu. Allahu Akbar. Ni dengar doktor kata nak 5 baris. Tak yakinnya dengan tu, buat lagi tambah. Memang kita duduk termenung 10 minit dah siap. Macam mana ni 3 jam, 2 jam lebih lagi ni nak buat. Syai, asyik syai je, minum air teh. Syai, minum lagi. Dalam sana boleh periksa, boleh minum. Minum lagi. Allahu Akbar. Ujian. Perlu diketahui, pengaruh pendengaran terhadap hati adalah sama dengan pengaruh makanan terhadap perut. Perlu diketahui, pengaruh pendengaran terhadap hati adalah sama dengan pengaruh makanan terhadap perut. Ada yang memberi manfaat dan ada yang membawa mudarat. Ada yang menjadi santapan dan ada yang menjadi racun. Tuan-puan, perut ini dia pusat maklumat. Kita jumpa seseorang, dia maklumat sampai ke sini dulu. Macam mana sampai ke sini dulu maklumat? Kan? Orang kata kalau perut buncit, suami yang penyayang. Haji Fauzi suami penyayang. Kalau perut buncit, orang kata, pun wallahu alam, kan? Betul. Ada satu kaedah tuan-puan, sebab dia perut ni adalah tempat perasa yang terbaik. Bila masuk dia sesuatu, dia cepat menghantar maklumat. Antara kaedah untuk diamalkan, tak ada dalam hadis,
Tetapi bila diamalkan dia, benda tu menjadi. Bila tenaga kita berkurang, kebanyakannya sebab perut. Tenaga kita kurang. Kadang-kadang tenaga kita tiba-tiba je dia jadi lemah. Bateri. Sebab apa ni lemah je tubuh ni? Kadang-kadang disebabkan bahagian ni. Jadi apa yang dibuat ialah kita baca Al-Fatihah untuk stabilkan dia balik. Perut, bahagian perut. Letak tangan, pusing arah kiblat, baca Al-Fatihah 7 kali. Satu pusingan tu habiskan, selesaikan 7 ayat tu. Lepas tu buat lagi pusingan arah kiblat. Pusingan arah kiblat. Kenapa buat pusingan arah kiblat? Sebab semua orbit dia memang berpusing gitu, arah kiblat. Kita je ikut jam tu kan. Kita ikut jam. Kita kan arah kiblat gini. Kita kacau air, itulah, jangan kacau gini pening nanti. Sebab kita lawan arus tu. Jadi medan dia kena ikut. Jadi buat. Kalau kita lemah je, tenaga kita lemah, kita buat. Ya. Macam juga kepada orang yang susah nak mengandung, sebab tenaga dia tak cukup. Bukan disebabkan dia punya kesuburan, tetapi tenaga dia tak cukup. Jadi kita guna juga Al-Fatihah yang sama, pusing sama. Al-Fatihah. Fatihah. Boleh amalkan. Jadi perut kita bila kita rasa lemah je tubuh, jadi kita putar tak tangan ni, pusingkan dia, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Antara petua ini juga digunakan ialah bila kita selalu amalkan dia. Saya cuba dulu tapi sekarang dah tak buat. Dulu bila kita sentiasa buat ni, bila kita jumpa orang dia cepat bagi maklumat. Contoh bila kita jumpa orang je dia terus send maklumat tu. Kenapa ada masalah? Takkan masalah anak sebesar itu pun awak sedih gitu ah. Dia terus macam tu, macam kasyaf, tapi bukan kasyaf. Dia hanyalah gelombang saja tuan-puan, hanya gelombang. Setiap orang ada gelombang itu dihantar. Lalu diterjemah, itu je. Bukan kasyaf. Ni kasyaf ke ustaz? Bukan kasyaf, dia hanya gelombang je. Setiap orang ada gelombang. Jadi bila gelombang tu attack dengan kita, bila kita sensitif, dia akan cepat terasa. Kita boleh baca dia punya gelombang. Mana ustaz? Kasyaf ni nama. Ustaz, apa agak-agak dia duk tanya kita benda lain pula. Tak. Itu hanya gelombang saja. Gelombang. Manusia ada gelombang. Bila kita ajar tak percaya gelombang. Kita buat tangan gini, tak tangan gini. Buat. Waktu pasang zikir Bismillahirrahmanirrahim je, kita rasa elektrik terus cep dia lawan ni. Sebab tu kita boleh pegang ni Bismillahirrahmanirrahim, kita pegang ni, pegang air ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tukar charge dia tu. Bila ambil ni pergi scan tu, bila tengok tu, struktur dia berubah. Sebab apa? Kita dah memberikan tenaga kepada air tu. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan doa, dengan ayat Quran Karim. Sang daripada sini kan, kita pegang kan. Tak tiup pun tak apa, pegang je, salurkan tenaga, dia akan berubah. Kalau tak percaya, buat je. Buat begini dekat sikit. Lepas tu kita Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, buat, masuk, dia akan terasa tu, cep. Ada seorang masa kuliah wanita, kuliah helwa, saya ajar gitu, dia cengih seorang, dia rasa, cuba gerakkan, dia gerak. Sebenarnya badan magnet tu dah ada pada tubuh kita ni, dah ada medan tu. Cuma nak dikembangkan dia. Nak pakai apa? Pakai ini, kembangkan dia. Bismillahirrahmanirrahim ataupun zikir yang lain yang kita boleh gunakan. Kita lah guna. Dia dikembang. Medan tu dikembangkan. Macam pergi ke lain je tajuk. Ini kerana pengaruh makanan dapat dihilangkan dengan tidur. Dia kata, perlu kita ketahui pengaruh pendengaran terhadap hati adalah sama dengan pengaruh makanan terhadap perut. Ada yang memberi manfaat dan ada yang membawa mudarat. Ada yang menjadikan santapan dan ada yang menjadi racun. Bahkan pengaruh pendengaran terhadap hati
mempunyai kesan yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan pengaruh makanan terhadap perut. Ini kerana pengaruh makanan dapat dihilangkan dengan tidur. Kenyang, seperti kita tidur bangun segar, makanan. Meskipun pengaruhnya ada yang cukup lama, namun masih tetap dapat dihilangkan dan disembuhkan dengan ubat. Tetapi pengaruh pendengaran terhadap hati kadang-kala ada yang terus berkesan dan tidak dapat dilupakan seumur hidup. Jika ucapan itu buruk, maka akan menimbulkan aib yang berterusan dan membuat hati merasa was-was, sehingga untuk berpaling daripadanya memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh dan diiringi dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekali lagi, ini nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buatlah, kita dengarlah suatu perkara yang memudahkan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak buat, kita nak dengar je. Ini susah nak masuk syurga ke senang nak masuk syurga ni? Kita dengar orang bercakap, cerita pasal apa sahaja, cerita pasal apa sahaja. Kadang-kadang orang cerita bab agama tetapi membawa kepada keduniaan. Ada juga orang gunakan agama untuk dunia. Ada orang gunakan agama untuk dunia. Kita dengar, kita dengar macam-macam tuan-puan. Jadi kena berhati-hati, berwaspada, tanya dulu, ini Allah Ta'ala suka ke tidak? Ini menyebabkan hisab lama ke tidak? Kalau tidak, kita buat. Tanya iman kita, tanya iman kita, tanya ilmu yang ada pada diri kita. 3, ada orang nak tanya pasal GST lah. Ustaz mengajar tasawuf, Ustaz tak nak sebut ke pasal GST? Allahu Akbar. Ustaz, ceritalah pasal GST sikit, kan telinga mulut semua dengar tu. Ada pasal GST pula. Allah Subhanahu wa taala firman, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada harta mereka untuk membersihkan mereka dan membersihkan harta mereka. Bila Allah Ta'ala suruh ambil, dia jadi hukum wajib. Wajib bila orang itu cukup syarat dia, jadi hukum dia wajib, ambil, wajib. Tapi kalau tak cukup syarat, kita ambil, hukum dia jadi jadi haram. Sebab itu harta orang. Itu je lah, mudah dia punya sifir. Kalau zakat, Allah Ta'ala perintahkan suruh ambil, tapi dia tak cukup haul, tak cukup nisab, kita pergi ambil, jadi apa? Haramlah kita ambil harta dia. Walaupun dari segi fiqh dia boleh lari. Tiba-tiba hari ini nisabnya RM14,500 mungkin. Ya lebih lah, 16,000 sekarang 85 gram bas, lebih kurang 15 ke 16,000 sekarang ni. Harta kita sampai 17,000, tiba-tiba di saat akhir dia bagi isteri dia belanja RM3,000. Nak sampai je haul, dia bagi isteri dia yang pergi Jasco beli barang. Ya, pergi beli masuk seorat, beli, bagi RM3,000 ni, keluar daripada duit tu. Niat dia nak lari daripada zakat. Walaupun niat dia nak lari daripada zakat, kita tak tahu niat dia, tapi kita ambil haul dengan nisab saja. Jadi kalau harta tu pun tak boleh diambil, yang lain daripada zakat tu lebih lagi lah. Gitu kaedah dia. Jadi kalau apa lagi kita boleh buat? Darurat lah kot, darurat. Jadi hukum dia jatuh pada darurat. Mungkin dia dengar. Sebab apa? Dia berkaitan dengan ambil barang orang, ambil. Ni akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan atas muka bumi ni tak terlepas daripada hukum. Bila tak terlepas daripada hukum, kena bicara dulu. Sebab hukum ini dia bukan kaitannya kat sini, dekat dunia ni. Dia kaitannya di sana, di sana. Kalau kita buat dapat jawab di sana, maka buatlah, tak masalah. Tapi kalau kita buat tapi tak dapat jawab di sana, itu jadi masalah besar kepada kita. Sikit lagi soalannya. Bahagian ketiga daripada anggota yang kita perlu jaga ialah mulut. Mulut. Tadi mata, telinga, sampai kepada mulut. Mulut wajib dipelihara kerana di antara anggota badan dan panca indera, mulutlah yang paling banyak menimbulkan kerosakan. Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang paling ditakutkan daripadaku?"
Inilah jawab Rasulullah sambil memegang lisannya. Inilah. Yunus bin Ubaidillah mengatakan, aku merasa mampu dan kuat menahan lapar dahaga berpuasa pada siang hari yang terik seperti di negeri Basrah yang panas ini. Tetapi bagiku untuk meninggalkan sepatah kata yang tidak perlu adalah selalu sukar. Cakap. Kadang-kadang kita buat lawak. Lawak pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap benda yang sia-sia lagilah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang dalam tu macam-macam tu jenis. Raja lawak, maharaja lawak. Semua tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mendengar pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melihat tu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh jawab, tengok. Kalau boleh jawab, lawak. Kalau boleh jawab, dengarlah. Kan? Boleh jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sia-sia. Untuk itu usaha yang bersungguh-sungguh amat diperlukan sambil memerhatikan 5 dasar berikut. Saya baca 2 je, kita simpan lagi untuk minggu akan datang. Pertama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahawa pada setiap pagi anggota badan anak Adam berpesan kepada lisan agar berlaku baik, agar mereka sepadan. Seolah-olah mereka berkata begini, wahai lisan, jika engkau berbuat baik, maka kami pun akan baik. Dan jika engkau berbuat jahat, kami terpaksa berlaku jahat juga. Ni dia seolah-olah macam tuan. Yang ni punca segalanya. Yang anggota lain ni dia ikut ni. Maksudnya, lisan itu sangat berpengaruh terhadap anggota badan dalam kebaikan dan keburukan. Perkara ini diperkuatkan lagi oleh Malik bin Dinar. Beliau berkata, jika hatimu keras membatu, maka sekujur tubuhmu akan lemah dan rezekimu terhalang. Perkara itu adalah disebabkan oleh lisan kamu yang mengucapkan sesuatu yang tidak patut. Jadi mulut yang kita ucapkan ni, dia ada kesan sekali lagi kepada hati. Bila hati keras, macam mana nak takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tajuk kita sekarang ni bincang tentang takwa. Macam mana nak hasilkan takwa? Takwa. Panca indera yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kena jaga. Kalau kita tak jaga, dia akan mengeras. Hati ini mengeras. Walaupun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu pun tak perasan teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan membuang waktu dengan percuma. Contohnya berbual-bual kosong yang tidak bermanfaat. Kerana ucapan lisan itu selain daripada zikrullah, sebahagian besar lagi adalah sia-sia belaka. Sia-sia. Tak kaitan dengan siapa, tak ada kaitan cakap tak cakap bab apa-apa. Tapi dia memperbanyakkan catatan amalan kita. Malaikat duduk catat. Jadi yang tu pun akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat sebuah kisah Hisan bin Ali Senan pada suatu saat telah melalui satu loteng yang baru dibina. Kemudian beliau berkata, sejak bila loteng ini didirikan? Setelah beliau berkata begitu, dia berfikir tentang dirinya. Hai nafsu, untuk apa engkau menanyakan perkara ini? Akhirnya beliau pun menghukum dirinya dengan berpuasa selama setahun penuh untuk menebus ucapan yang sia-sia itu. Setahun cakap benda yang sia-sia satu je. Setahun hukum diri. Nak bersihkan diri supaya tidak cakap benda yang sia-sia. Kita ni bukan sia-sia saja tuan-tuan, yang haram pun dia belasahnya. Baru bila kita belasah yang haram tu, maknanya hati kita keras lah tu. Sebab hati ni dia macam cermin, ada habuk sikit pun dia akan terasa dah. Sikit pun dia akan terasa. Tapi bila kita cakap benda haram, hati tak terasa apa-apa. Tak rasa sakit, tak rasa panas, semua tak rasa. Maknanya hati tu dah keras membatu. Cakap benda haram, mengumpat orang, kita tak rasa lagi, tak dapat kesedaran lagi. Mana hati kita hampir-hampir kepada mati. Mungkin juga telah mati tuan-puan, mungkin juga telah mati. Jadi ini salafus salih dulu buat, tunjuk pada kita bagaimana nak dapat takwa yang sebenar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibadat, banyakkan lagi ibadat, kuat lagi bermujahadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu insya-Allah, yang bahagian berikut ni kita baca lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Tinggal lagi mulut, kemudian hati insya-Allah.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dhikrik wa qalban mahmuman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan khaliqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nar. حبلنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.